Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah Syafina binti Muhammad Yaakob. Nombor matrik saya 057965. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu maksud Al-Sunnah dari sudut istilah mengikut pandangan ilmu hadis, usul fiqh dan akidah. Terdapat pelbagai definisi Al-Sunnah yang telah dikemukakan oleh ahli ulama mengikut bidang ilmu masing-masing. Secara umumnya, definisi Al-Sunnah dari sudut istilah diambil daripada ilmu hadis, usul fiqh dan akidah. Tambahan pula, terdapat perbezaan dan persamaan dalam mengemukakan penggunaan istilah Al-Sunnah ini kerana diambil daripada aspek ilmu yang berlainan. Mengikut pandangan ahli Al-Hadis, penggunaan istilah Al-Sunnah merupakan semua perkara yang dipindahkan daripada Nabi Muhammad SAW yang berbentuk perkataan, perbuatan dan takrir, pengajaran dan kelakuan serta sejarah hidup sama ada yang berlaku sebelum mahupun selepas baginda diutuskan sebagai Nabi. Hal ini disebabkan ulama hadis melihat dan menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin yang membawa hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan contoh teladan kepada seluruh manusia. Maka dengan itu segala perkara yang berhubung dengan Rasulullah SAW seperti perkataan, perbuatan, sirah dan akbar dipindahkan sama ada ia memberi hukum hakam ataupun sebaliknya. Seterusnya, penggunaan istilah Al-Sunnah mengikut pandangan ulama usul fiqh adalah semua perkara yang dipindahkan daripada Nabi Muhammad SAW yang meliputi perkataan, perbuatan dan takrir yang bersangkutan dengan hukum hakam. Ahli usul fiqh lebih menumpukan perbahasan mereka dari sudut kedudukan dalil syarak. Hal ini demikian kerana Rasulullah SAW diutuskan untuk membawa syariat hukum daripada Allah Subhanahu Taala dan menjelaskan konsep perundangan hidup kepada sekalian manusia. Ahli usul juga menggariskan kaedah pengambilan hukum hakam kepada para mujtahidin serta memberi tumpuan kepada Al-Sunnah yang mempunyai hubung kait dengan persoalan hukum sahaja. Mengikut pandangan ulama al-fiqh pula, Al-Sunnah ialah sesuatu perkara yang diterima daripada Rasulullah SAW yang tidak menunjukkan sesuatu fardu maupun wajib. Mereka lebih menumpukan kajian mereka kepada hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan persoalan hukum syarak, iaitu hukum-hukum yang berhubung dengan perbuatan mukallafin, sama ada ia wajib, sunat, makruh, harus maupun haram. Seterusnya, pada pandangan ulama al-akidah pula, mereka mendefinisikan Al-Sunnah sebagai hidayah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kemudian diikuti oleh para sahabat baginda sama ada yang berbentuk ilmu ataupun iktikad dan perbuatan ataupun perkataan. Ianya adalah sunnah yang wajib untuk diamalkan. Orang yang sedia mengikuti dan mematuhinya akan dipuji, malah orang yang menyalahinya pula akan dibenci dan dikeji. Ulama akidah melihat Al-Sunnah sebagai semua perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW sama ada daripada Al-Quran, hadis maupun ijtihad para sahabat. Tidak kiralah ianya bersangkut paut dengan persoalan hukum hakam ataupun tidak, asalkan ianya dibawa oleh Rasulullah SAW. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sofiah Sohaila binti Muhammad Fazli. Nombor matris 057969 dan saya dari kos dakwah. Di sini saya akan membicarakan tentang perbezaan ilmu hadis riwayah dan hadis dirayah. Hadis riwayah merupakan suatu pengetahuan yang disandarkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW secara khusus sama ada perkataan, perbuatan, takrir, sifat dan tingkah laku. Hadis dirayah pula merupakan suatu ilmu untuk mengetahui sanad dan matan sama ada diterima atau ditolak serta perkara yang berkaitan dengannya. Nama lain bagi hadis dirayah ialah ilmu al-hadis, usul al-hadis dan mustalah al-hadis. Faedah ilmu hadis dirayah ialah mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke semasa semenjak zaman Rasulullah SAW sehingga sekarang. Kedua, mengetahui tokoh-tokoh dan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam mengumpulkan, memelihara dan meriwayatkan hadis.
Dan yang ketiga, mengetahui kaedah-kaedah yang digunakan oleh para ulama dalam mengklasifikkan hadis. Bagi perbezaan kedua ilmu hadis ini ialah bagi hadis riwayat, segala perkataan, perbuatan dan juga persetujuannya adalah daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pendirinya ialah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk memelihara syariat Islam dan juga kepentingan sunnah. Dan yang keempat, faedahnya adalah untuk menjauhi kesalahan dalam periwayatan. Perbezaan bagi hadis diriwayat pula ialah dari segi hakikat, sifat-sifat dan kaedah-kaedah dalam periwayatan. Yang kedua, pendirinya ialah Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman bin Khalid Ar-Ramah-Hurmuzi. Yang ketiga ialah tujuannya adalah untuk meneliti hadis berdasarkan kaedah-kaedah atau persyaratan dalam periwayatan. Dan yang keempat, faedahnya ialah untuk mengetahui periwayatan yang diterima, makbul dan yang tertolak, mardud. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azika Azimah binti Abu Saleh. Nombor matrik 058034 daripada kos Diploma Dakwah. Saya akan membentangkan perkembangan ilmu hadis, riwayah dan dirayah pada zaman sahabat radhiyallahu anha. Para sahabat pula berbeza di antara satu sama lain. Ada yang masuk Islam awal dan ada yang kemudian. Dengan itu, ada yang banyak mendengar daripada baginda SAW. Ada pula yang sedikit. Ada di kalangan mereka yang sepenuh masa bersama baginda. Manakala ada juga yang terhalang untuk bersama-sama Nabi SAW atas keperluan kehidupan dan mencari rezeki. Dengan itu, mereka perlu mendengar dan mengambil hadis di antara satu dengan yang lain. Dengan itu, hadis menjadi ilmu dirayah dan dipindahkan. Maka wujudlah ilmu hadis riwayah. Dorongan kepada periwayatan hadis lebih mendesak selepas kewafatan Rasulullah SAW. Kerana semasa hayat baginda, para sahabat boleh merujuk terus kepadanya. Namun, para sahabat begitu teliti dan berhemat. Imam Bukhari ada meriwayatkan bersumberkan daripada Abdullah bin Zubair di mana beliau ada bertanya bapanya mengapa beliau tidak banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW seperti sesetengah sahabat yang lain. Katanya, saya tidak berpisah dengan baginda, tetapi saya mendengar sabdanya. Sesiapa yang berdusta ke atasku, maka dia menyediakan tempatnya di neraka. Ini sebagai asas kepada ilmu dirayah hadis. Dr. Hamad Abdul Ar-Rahim Said berkata, umat Islam telah kerugian khalifah mereka. Namun, mereka untung dalam aspek dirayah, penelitian dan kritikan serta berhati-hati dalam periwayatan yang membantu mereka menjaga prinsip agama dan sunnah Rasulullah SAW. Para sahabat begitu mementingkan penelitian sanad dan dirayah. Di samping aspek riwayah, penghafazan hadis, pengumpulan dan perbincangan mengenainya. Periwayatan memerlukan kaedah bagi mengenal pasti perawi dan hadis yang diriwayatkan. Munculnya perbincangan mengenai sanad dan kepentingan dengan itu lahirlah ilmu mustalah al-hadis. Di zaman ini juga bermulanya tradisi rihlah iaitu merantau bagi mendapatkan hadis ini kerana para sahabat yang mendengar hadis daripada Rasulullah SAW telah bermustautin di segenap ceruk rantau dunia Islam ketika itu. Abu Ayyub Al-Ansari walaupun banyak mendengar hadis daripada Rasulullah SAW, beliau telah merantau ke Mesir bagi mendengar satu hadis daripada Uqbah bin Amir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu juga telah merantau ke Syam sebulan di perjalanan bagi mendapatkan satu hadis mengenai Al-Mazalim yang tidak didengarinya. Beliau ke sana untuk menemui Abdullah bin Anis. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.